Assalamualaikum anak-anak tahun 2. So, hari ni kita akan belajar subjek sains. Okay? Hari ni cikgu nak buat ulang kaji bab terang dan gelap. Okay? Dalam bab terang dan gelap, kita akan lihat apakah sumber-sumber cahaya. Okay? Kita akan lihat bagaimana aktiviti dapat dilakukan dengan mudah dengan kehadiran cahaya. Dan tanpa kehadiran cahaya, kita sukar untuk melakukan aktiviti. Okay, kemudian kita akan lihat eksperimen bagaimanakah bayang-bayang terhasil. Okay, bagaimana pembentukan bayang-bayang. Okay, dan kita akan lihat kejelasan bayang-bayang dipengaruhi oleh jenis objek yang menghalang cahaya tersebut. Okay, kemudian daripada bayang-bayang kita boleh hasilkan permainan bayang-bayang. Okay, jom kalau awak nak tengok apa yang kita akan belajar dalam ulang kaji hari ini. Okay, jom kita saksikan apa kita akan belajar. Jom. Sumber-sumber cahaya terdiri daripada cahaya matahari, kilat, bintang-bintang di langit, nyalaan lilin, lampu meja, lampu kereta yang menerangi pada waktu malam, lampu jalan, mentol, lampu suluh, nyalaan unggun api dan juga pelita. Gelapkan rumah cikgu. Okay, cikgu dah off semua lampu. Okay, so okay, dalam keadaan gelap kita sukar untuk melakukan aktiviti yang kita nak buat. Okay, bila dalam keadaan gelap kita tak nampak. Okay, penglihatan kita kurang jelas tanpa kehadiran cahaya. Terangkan? Okay, so dengan kehadiran cahaya, kita mudah untuk melakukan sebarang aktiviti. Contohnya kita nak mengulang kaji pelajaran, okay, ibu nak memasak di dapur, okay, kita nak menonton televisyen, nak bermain-main dengan adik-beradik. Okay, so dalam keadaan terang, kita mudah untuk melakukan apa jua aktiviti yang kita suka. Cahaya lampu untuk mengulang kaji pelajaran, cahaya matahari untuk bermain bola di waktu petang, cahaya lampu ketika makan sarapan pagi, cahaya lampu ketika menolong ibu memasak di dapur, cahaya lampu untuk menerangi jalan di waktu malam, nyalaan api untuk memberikan cahaya ketika aktiviti perkhemahan, lampu jalan menerangi jalan di waktu malam. Okey, sekarang kita nak buat eksperimen. Okey, kita nak tengok dalam eksperimen ni kita nak buktikan bagaimana bayang-bayang tu terhasil. Okey, bagaimana bayang-bayang tu terhasil. Okey. So kat sini depan ni cikgu lekatkan kertas lukisan sebagai layar putih. Okey. So kat tengah-tengah ni cikgu letak torchlight. Okey, dan cikgu tandakan A, B, C dan D. Okey, so cikgu ada tiga haiwan kat sini. Okey, cikgu ada harimau, cikgu ada gajah dan juga itik. So kita tengok bagaimana bayang-bayang terhasil. Okey. Okey, kita letakkan kita letak itik lah dulu. Okey, so kita letak itik di kedudukan A. Okey, nampak? Kita letak itik di kedudukan A dan kita nampak kita akan nampak bila cahaya berada dekat tengah. Okey, cahaya kat sini. Okey, dan kita letakkan objek di depan. Okey, di depan cahaya. Dan kita akan nampak terhasilnya bayang-bayang berbentuk seperti itik juga di layar putih. Di skrin putih cikgu. So kita akan tengok pula. Kalau cikgu ubah kepada kedudukan B. Ubah pada kedudukan B.
Okey, cahaya masih berada di sini. Okey, objek berada di tepi cahaya. Adakah bayang-bayang akan terbentuk? Okey, tiada bayang-bayang terbentuk di skrin putih. Okey, cikgu ubah pula. Okey, itik di kedudukan C. So, okey, cahaya berada di tengah. Okey, kat sini. Okey, objek berada di tepi cahaya. Okey, di tepi sebelah kiri. Adakah bayang-bayang terbentuk? Okey, tiada bayang-bayang terbentuk di skrin putih. Okey, cikgu ubah pula lagi. Okey, okey, itik di belakang cahaya, di kedudukan D. Okey, di belakang cahaya. Okey, di belakang cahaya. Adakah bayang-bayang akan terbentuk di skrin putih? Tiada bayang-bayang yang terbentuk di skrin putih. Okey, bayang-bayang hanya terbentuk apabila cikgu letakkan itik ini pada kedudukan A sahaja. Kan? Pada kedudukan A sahaja kita akan lihat bayang-bayang itik terbentuk. Okey. So kat sini kita boleh simpulkan bahawa bayang-bayang ini akan terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Okey. Sebab sifat cahaya ni dia tidak dapat menembusi sesuatu objek yang legap. Ini kita panggil objek legap. Okey. Okey, objek legap. Legap maksudnya kita tak boleh see through. Okey. Kalau cermin tu kita boleh nampak ke dalam kan? Yang ni kita tak boleh nampak. Badan itu kita tak boleh nampak dalam dia. Okey, so kita panggil objek legap. So, nampak sini cahaya. Okey. Apabila cahaya tu kita pancarkan kepada haiwan itik tersebut, okey, objeknya legap, okey, cahaya tidak dapat menembusi objek tersebut. Okey, cahaya tidak dapat menembusi itik itu. Jadi, bila cahaya tidak dapat menembusi, cahaya terhalang oleh objek itik tersebut, maka terhasillah bayang di skrin putih cikgu. Nampak? So, kita boleh nyatakan bahawa, kita boleh rumuskan bahawa, kita buktikan bahawa prinsip bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh sesuatu objek yang legap. Kerana sifat cahaya itu tidak dapat menembusi objek legap, maka bayang-bayang berwarna hitam terhasil di belakang objek tersebut. Okey. So, kita nak tengok pula, adakah bayang-bayang ini terhasil sama dengan rupa bentuk objek tersebut. Okey, so ni itik. Okey, rupa bentuk itik. Okey, so bayang-bayang terhasil sama juga rupa bentuk itik. Okey, cuba kita ubah. Okey, katakan cikgu ubah. Cikgu letakkan harimau. Cuba kita tengok bayang-bayang apa yang terhasil kat skrin putih cikgu. Okey, ikut bentuk harimau itu juga kan? Okey, sekarang cikgu ubah kepada objek gajah. Okey, kita tengok. Okey, so bayang-bayang yang terhasil juga sama seperti bentuk gajah. Okey, so kita ada gajah, harimau dan juga itik. Okey, ada 3 ekor kat sini. Okey. Okey. So, nampak? Setiap objek mempunyai bayang-bayang mengikut rupa bentuk asalnya. Okey. So, kat sini kita boleh simpulkan bahawa bayang-bayang yang terhasil sama seperti rupa objek tersebut. Okey. Kita tak adalah kita cahaya dia menghalang objek itik, bayang-bayang terhasil muka gajah. Tak. Okey. So kat sini kita simpulkan setiap objek tu ada rupa bentuk yang tersendiri kan. So bayang-bayang yang terhasil juga mengikut rupa bentuk objek tersebut. Sama, bayang-bayang yang terhasil sama seperti rupa bentuk objek tersebut. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok kejelasan bayang-bayang. Okey, kejelasan bayang-bayang akan dipengaruhi oleh jenis objek yang menghalang cahaya itu. Okey, so kat sini kita nak buat eksperimen. Okey, kita nak lihat 3 jenis objek yang berlainan. Okey, kita nak tengok bagaimana bayang-bayang yang terbentuk apabila 3 jenis objek yang berlainan digunakan untuk menghalang cahaya.
Okey, yang pertama kita akan guna kertas keras. Kertas keras mewakili objek legap. Yang kedua kita akan guna kertas surai. Okey, kertas surai ni adalah separuh lut sinar. Okey, separuh lut sinar kita panggil dia lut cahaya. Okey, maksudnya dia separuh cahaya boleh masuk, separuh lagi tidak boleh masuk. Okey, so kita ada kertas plastik. Okey, plastik ni kita dia adalah objek lut sinar. Okey, so maksudnya keseluruhan cahaya boleh menembusi plastik ni. Okey, yang ni kita panggil lut cahaya sebab hanya separuh cahaya yang dapat menembusi kertas surai ini. Okey, so jom kita tengok eksperimen yang membuktikan kejelasan sesuatu bayang-bayang dipengaruhi oleh jenis objek yang menghalang cahaya tersebut. Okey, so kita ada torchlight kat sini. Okey, cahaya. Okey, so sini adalah skrin putih. Okey, yang pertama cikgu akan letakkan kertas keras. Iaitu kita katakan sebagai objek legap. Kertas keras. Awak lihat bayang-bayang yang terhasil. Lihat bayang-bayang yang terhasil, gelap tak? Kita bandingkan pula dengan kertas surai, iaitu hanya separuh sahaja cahaya yang dapat menembusi kertas surai ini. So kita tengok bayang-bayang yang terhasil kurang gelap berbanding bayang-bayang yang terhasil apabila kita letakkan objek legap tadi. So bayang-bayang ini kurang jelas. Kurang jelas. Berbanding dengan yang pertama tadi, objek legap jelas. Bayang-bayangnya jelas. Yang ketiga kita letakkan plastik. Kita letakkan plastik. So keseluruhan cahaya dapat menembusi plastik. So kita lihat kat sini tiada bayang-bayang yang terhasil. Tiada bayang-bayang yang terhasil. So kita ulang balik, kita tengok. Bila kita letak kertas keras, objek legap, bayang-bayang hitam terhasil. Bayang-bayang yang sangat jelas terhasil. Kalau kita letakkan kertas surai, hanyalah bayang-bayang yang kurang jelas terhasil. Kalau kita letak plastik, oleh kerana keseluruhan cahaya dapat menembusi plastik, tiada bayang-bayang yang akan terhasil di skrin putih cikgu. So, kat sini kita boleh simpulkan bahawa kejelasan sesuatu bayang-bayang itu dipengaruhi oleh jenis objek yang menghalang cahaya tersebut. So, kita boleh nyatakan bahawa objek yang keras, legap, mampu menghasilkan bayang-bayang yang sangat jelas. Yang sangat jelas. Kat sini. Seperti inilah. Harimau ni kan objek legap. Nampak tak bayang-bayang dia? Begitu. Begitu terhasil. Begitu jelas sekali bayang-bayang yang terhasil. So kita boleh simpulkan di sini, kejelasan sesuatu bayang-bayang dipengaruhi oleh jenis objek yang menghalang cahaya tersebut. So sekarang kita dah tahu bayang-bayang akan terhasil apabila cahaya dihalang oleh sesuatu objek. So kat sini kita boleh hasilkan sejenis permainan, iaitu permainan bayang-bayang. Salah satu contohnya ialah permainan wayang kulit. So cikgu buat inovasi kat sini. Cikgu tak ada wayang kulit. So cikgu letak torchlight kat sini. Dekat rumah ni pula. Cikgu lekatkan kertas warna putih sebagai layar. Dan watak-wataknya cikgu letakkan haiwan-haiwan. Model-model haiwan di belakang. Di belakang layar ini. Boleh jadikan watak. Kita boleh cerita haiwan. Sekumpulan haiwan. Ada zirafah, rusa, ayam, lembu. Harimau bintang. Ada apa lagi? Kita ada badak sumur, kangaroo. So kat sini boleh hasilkan permainan
bayang. So sebab kita tahu konsep, okay, iaitu prinsip dia bayang-bayang akan terhasil apabila cahaya dihalang oleh sesuatu objek. So kita akan tengok sini. So kalau kita nak buat permainan wayang kulit, okay, kita boleh lakonkan watak setiap watak haiwan kat situ. Okay, so kita akan nampak, okay, kat sini kita akan nampak bayang-bayang. Kat sebelah kanan tu kita nampak kangaroo kan, rusa, zirafah, harimau, ayam, badak sumpu dan lembu. Okay, so kita boleh lakonkan menggunakan permainan wayang kulit. So ini adalah contoh permainan wayang kulit. Okay, menggunakan berdasarkan prinsip, okay, bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh sesuatu objek. Okay, so cikgu harap awak faham apa yang cikgu nak terangkan dalam bab terang dan gelap ini. Okay, jumpa next class. Jangan lupa buat latihan yang cikgu beri. Bye. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.